Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Bam. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Bagi korang yang belum subscribe channel aku, please subscribe, tekan tombol merah tu. Dan jangan lupa tekan loceng notification sekali, supaya korang akan jadi orang yang pertama dapat notification bila aku upload video ke dalam channel aku nanti. Dalam video kali ni aku akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 9 dan 10. Tanpa membuang masa lagi, jom let's check it out. Sepanjang malam tu Datuk TJ tak tidur guys. Dia duduk termenung dekat anjung rumah dia sampai pagi. Yang peliknya, lepas dia jumpa manusia berkepala anjing tu, Datuk TJ tak dengar pula suara perempuan menjerit atau terima aduan dari anak buah dia pasal manusia kepala anjing tu. Agaknya dia dah lari dari sini kot. Datuk TJ cakap dekat nenek TJ masa diorang tengah sarapan pagi. Nenek TJ tak menjawab. Dia renung je muka TJ dengan wajah yang sangsi. Lari atau menyiapkan diri? Nenek TJ bersuara. Datuk TJ tersenyum je. TJ pula tengah sedap layan kopi. Biasanya benda jahat ni tak lama. Suara Datuk TJ lembut. Maksud awak? Tanya nenek TJ. Yang jahat tak diredai Allah, kata Datuk TJ. Dia terus bangun. Datuk TJ suruh TJ pergi paya besar, tengok anak-anak pokok getah yang baru ditanam semula. Lepas tu dia suruh TJ tebang sekali pokok-pokok pisang dekat celah anak-anak pokok getah tu. Tebanglah yang mana kau agak boleh rosakkan anak pokok getah kita, pesan Datuk TJ. TJ mengangguk je. Pagi tu TJ pergi paya besar naik basikal tua bawa parang sekali. Lebih kurang pukul 3 petang dia dah balik rumah dah. Terkejut TJ bila dia tengok ada beberapa orang duduk dekat anjung rumah tengah berbincang dengan datuk dia. TJ rasa diorang bincang pasal nak berjaga malam ni. Dia terus pergi sungai, mandi, lepas tu makan, lepas tu baca surat khabar Jawi. Memang Datuk TJ tak pernah tinggal beli surat khabar sejak dari zaman dia muda lagi guys. Tiba-tiba Datuk TJ panggil dia. Cepat-cepat TJ campak surat khabar terus pergi dekat datuk dia. Ada apa tu? Tanya TJ. Malam ni kau berjaga sekali ya, kata Datuk TJ. Saya? Kata TJ. Kawan-kawan datuk dia gelak kasi TJ ni. Kau takut? Tanya Datuk TJ. Semua kawan-kawan datuk dia tengok muka TJ. Tak, jawab TJ. TJ kena jaga dekat surau sampai ke rumah Haji Syafi'i. Dia berjaga dengan partner dia, Bidin. Orangnya 3 suku sikit pangainya. Sementara nak tunggu malam, TJ ambil peluang tanya datuk dia pasal kehilangan Imam Hamid. Tak banyak yang datuk dia nak ceritakan pasal Imam Hamid ni guys. Datuk TJ cakap Imam Hamid tinggalkan kampung sebab ada urusan peribadi. Kata Datuk TJ, manusia berkepala anjing ni memang dah lama ada, tapi dapat dikalahkan oleh orang yang cukup handal dalam ilmu kebatinan. Tapi orang macam tu dah tak ada lagi, kata Datuk TJ. Muka Datuk TJ nampak rasa kecewa dan kesal yang amat sangat. Dia risau kalau manusia kepala anjing tu tak dapat dihancurkan. Tak mustahil kalau ada gadis yang menjadi korbannya. Macam mana orang tu boleh jadi macam tu tu? Soal TJ. Datuk TJ renung je muka TJ sambil berkata, kadang-kadang mempunci dari keturunan. Caranya? Tanya TJ. Boleh jadi masa dulu ada datuk nenek dia mengamalkan ilmu tu untuk mempertahankan diri, bukan untuk tujuan jahat. Maklumlah orang zaman dulu banyak mengembara dalam hutan, terpaksa gunakan berbagai ilmu, kata Datuk TJ. Biasanya yang datang dari keturunan tu jadi bila dia terdesak dan tak sedarkan diri. Macam kena pukul orang tak tentu pasal, baru dia jadi. Jenis ni tak membahaya, boleh buang dengan ancak dan rakit ke dalam 7 kuala sungai. Orang tu akan baik terus. TJ dengar apa yang datuk dia cakap dengan penuh teliti. Dekat kampung kita ni macam mana pula? Soal TJ. Orang ni menuntut tapi silap bawa, sebab tu dia mengganas, kata Datuk TJ. Silap macam mana tu? Soal TJ lagi. Tujuan dia menuntut untuk diri sendiri, tapi masa dia menuntut tu boleh jadi dia pergi bertapa. Masa itulah dia dipengaruhi syaitan untuk buat kerja yang tak elok ni. Jadi? Tanya TJ. Datuk TJ tergamam. Dia tersenyum dan terus menepuk bahu TJ 2-3 kali. Dia terus jadi setan, kata Datuk TJ. Sebab itulah bila nak menuntut ilmu keduniaan, isi dada dengan ilmu agama dulu, baru dapat bezakan mana yang baik dan mana yang ditegah dalam agama. Tak boleh main ikut-ikut je, silap gaya kita boleh terkeluar dari ajaran agama, kata Datuk TJ. Keluar macam mana tu Tok? Tanya TJ. Takbur dan menafikan kebesaran dan kekuasaan Allah, sedangkan sesuatu yang berlaku adalah atas kehendaknya. Kita boleh jadi murtad. Datuk TJ terus bangun. Sebenarnya guys, banyak benda lagi yang TJ nak tanya. Datuk TJ tahu perangai si TJ ni macam mana. Baik dia belah dulu, kang macam-macam lagi si TJ ni tanya. Tepat pukul 10 malam, TJ dengan Bidin 3 suku mundar-mandir dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Lepas tu, diorang pergi kawasan rumah Haji Syafi'i sambil bawa kayu. Panjangnya kira-kira 4 kaki. TJ tak suka perangai Bidin 3 suku ni sebab suka cakap besar. Kadang-kadang si Bidin ni bersilat tak tentu pasal. Dengar bunyi katak melompat pun dia dah buka silat. Nasib baik katak tu jauh. Kalau dekat dah kena hayun dah katak tu dengan kayu. Memang TJ tahu si Bidin ni baru 2 bulan belajar silat cekak. Kau jalan seorang dulu lah Din. Aku nak rehat dekat tangga surau ni jap,
kata TJ. Masa tu dah pukul 11 lebih dah. Bulan mula mengambang. Bunyi selakan anjing sayup-sayup je dengar. Okey, kalau aku jumpa aku lipat 4, kata Bidin. Jangan cakap macam tu, tak elok, kata TJ. Bidin 3 suku terus pergi beronda. 2 minit kemudian, Bidin 3 suku datang dekat TJ. Kenapa? Tanya TJ. TJ tengok muka Bidin dah pucat lesi. Dia tak bercakap. Dia tunjuk dekat arah pangkal pokok mempelam. Dada TJ dah berdebar. Dia beranikan diri pergi dekat pangkal pokok mempelam tu. Bila sampai je dekat pangkal pokok tu, TJ tengok ada seekor kucing hitam berbelang putih tengah tangkap tikus. Dia terus pergi dekat Bidin balik. Bidin, tak ada apa-apa pun dekat sini, kata TJ. Dekat situ lah aku jumpa dia tadi. Biar aku balik dululah, perut aku sakit, kata Bidin 3 suku. TJ bagilah dia balik. TJ memang dah tak seronok dah jaga sorang-sorang dekat situ. Dah 2-3 kali dia rasa nak balik, tapi disebabkan dia fikir keselamatan orang kampung, TJ terpaksa juga berjaga sorang-sorang. Bunyi salakan anjing makin kuat. Sekali-sekala terdengar bunyi burung hantu. Angin malam terus bertiup. Daun bergerak guys. TJ kuatkan semangat. Kalau ada apa-apa jadi, dia terus pukul beduk untuk bagi tahu kawan-kawan yang lain. TJ terus meronda. Masa dia sampai dekat pangkal pokok pemelam tu, dia nampak kucing hitam berbelang putih tengah bermain dengan tikus yang ditangkapnya. TJ berdiri dekat situ. Tiba-tiba guys, bahu TJ kena tepuk dari belakang. Berderau darah TJ. Badan dia menggeletar guys. Dia tak berani toleh belakang. Baru dia nak menjerit, mulut dia kena tekuk guys. TJ berhempah pulas nak lepaskan diri. Bila TJ rasa mulut dia tak kena tekuk lagi, cepat-cepat dia toleh belakang. Pak Imam, kata TJ. Jangan bising, kata Imam Hamid bagi amaran dekat TJ. Imam Hamid berkain pelekat, berbaju Melayu putih dan bersongkok putih. Mata dia merah merundung muka TJ. Kemana Pak Imam yang hilang selama ni? Tanya TJ. Itu bukan urusan kau, kata Imam Hamid. Pak Imam yang jadi. Belum sempat TJ habis cakap, Imam Hamid tarik tangan TJ pergi bawah pokok mempelam. Dia suruh TJ duduk diam. Imam Hamid berdiri depan TJ. TJ tengok muka Imam Hamid dengan harapan dia dapat tengok Imam Hamid bertukar jadi manusia berkepala anjing. Apa yang TJ harapkan tak jadi guys. Bunyi salakan anjing makin kuat. Berdiri bulu tengkuk TJ. Datuk kau jaga belah mana? Tanya Imam Hamid. Sebelah barat Pak Imam, kata TJ. Bagus, ini satu peluang yang baik, kata Imam Hamid. Apa yang Pak Imam cakapkan ni? Tanya TJ lagi. Kau mana tahu? Kata Imam Hamid. Dia tarik tangan TJ pergi ke surau. Tak lama lepas tu diorang pergi rumah Pak Jalil pula. Imam Hamid berdiri betul-betul dekat tingkap bilik Minah, anak dara Pak Jalil tu. TJ makin yakin bahawa manusia berkepala anjing yang dicari selama ni adalah Imam Hamid. TJ nak pukul kepala Imam Hamid dengan kayu bila Imam Hamid ni leka. Saya panggil orang kampung Pak Imam, kata TJ. Jangan, kata Imam Hamid. Mari menyuruk. Imam Hamid tolak badan TJ sampai jatuh ke tanah. Lepas tu diorang merangkak perlahan-lahan pergi ke pangkal pokok asam jawa pula. Imam Hamid mendongak ke langit tengok bulan. Muka dia nampak muram sebab bulan dilindungi awan tebal. Bila awan tebal dah tak ada, nampaklah bulan. Muka Imam Hamid nampak ceria. Mulut dia terkumak kamit baca sesuatu. TJ mula berdebar. Masa tu TJ nampak Imam Hamid tukar pakaian dia dengan warna serba hitam. Songkok putih pun dia tukar warna hitam. Aku nak jadi anjing, kata Imam Hamid sambil tekan leher TJ dekat tanah. Imam Hamid meniarap. Dia cakap dekat TJ supaya jangan lari atau menjerit. Kalau tak, dia nak tikam TJ dengan lawi ayam. TJ makin menggeletar guys. Suara anjing bertambah kuat. Angin makin kencang bertiup. Bulan terus mengambang. Imam Hamid masih meniarap. Dia tengok ke arah rumpun senduduk dan surunan laut dekat sebelah kanan rumah Pak Jalil. 2 ekor anjing hitam keluar dari situ menyalak panjang ke bulan guys. Imam Hamid diam je. Mulut dia terus terkumat kamit. TJ tengok mata Imam Hamid tak berkedip pandang dekat belukar kecil dekat depan dia tu. Tengok. TJ tengok depan. Ada seorang lelaki berkulit hitam berkepala anjing keluar dari celah semak tu. Dia menyalak macam anjing guys. Lembaga manusia berkepala anjing tu melompat ke arah tingkap tempat Minah tidur. Datuk kau kat mana? Bisik Imam Hamid. Macam yang saya cakap tadi lah, kata TJ. Orang ni nak balas dendam ni. Selagi keluarga datuk kau tak dirosakkan, dia tak akan berhenti, kata Imam Hamid. TJ baru teringat yang Pak Jalil memang ada hubungan keluarga dengan datuk dia. Datuk TJ nak jadikan Minah isteri kepada salah seorang cucu dia. Jadi betul lah Imam Hamid cakap. Dalam tengah berfikir tu, TJ nampak manusia berkepala anjing menepuk dinding. Terus daun tingkap rumah Pak Jalil terbuka dengan sendiri. Manusia berkepala anjing tu lompat ke atas, bertinggit dekat bendul tingkap. TJ bertambah kelang kabut lah guys. Imam Hamid bangun, pergi dekat bawah rumah. Dia terus bertempik dan menjerit sekuat hati. Kemudian Imam Hamid laungkan azan. TJ terus lari ke surau pukul beduk. Bila TJ pergi balik tempat tadi, dia nampak Imam Hamid tengah berhadapan dengan manusia berkepala anjing tu. Manusia berkepala anjing tu terus serang Imam Hamid. Dengan tenang je Imam Hamid mengelak.
TJ pergi dekat Imam Hamid. Dia suruh TJ duduk jauh sikit. TJ dengar Imam Hamid baca ayat-ayat suci masa dia berlawan dengan manusia berkepala anjing tu. TJ berharap sangat orang-orang kampung cepat sampai dekat tempat dia orang tu. Dalam keadaan cemas tu guys, TJ tengok manusia berkepala anjing tu tak berdaya lagi nak serang Imam Hamid ni. Dia semakin lemah. Masa itulah Imam Hamid tikam lawi ayam dekat perut manusia berkepala anjing tu. Imam Hamid terus baca ayat-ayat suci Al-Quran. Manusia berkepala anjing tu berguling-guling atas tanah guys. Keluarga Pak Jalil semua terjaga. Orang-orang kampung pun dah sampai. Datuk TJ terus pergi ke depan, tapi Imam Hamid halang. Jangan dekat dengan dia, biarkan dia dekat situ. Nanti kita tahu siapa dia, kata Imam Hamid. Biar saya tikam, kata Datuk TJ. Jangan, kita cuma boleh tikam dia sekali je. Kalau kita tikam lagi, dia tak akan mati, kata Imam Hamid. Bila manusia berkepala anjing tu berhenti mengelupur, kepala dia hilang, bertukar jadi kepala manusia. Anjang dolah, kata Datuk TJ. Imam Hamid tersenyum je. TJ bertambah bingung. Macam mana orang yang dah mati boleh hidup balik? TJ tanya dekat Imam Hamid. Roh dengan badan dia tak diterima bumi sebab mengamalkan ilmu-ilmu salah, kata Imam Hamid. Oh macam tu, kata TJ. TJ nampak bekas tempat manusia berkepala anjing tu berguling ada batang pisang. Datuk TJ terus potong batang pisang tu kepada 7 bahagian. 2 bahagian dibuang dekat dalam semak dan yang lagi 5 tu dicampak ke dalam laut esok paginya. Imam Hamid suruh penduduk kampung baca Yasin 44 malam berturut-turut. Orang kampung buat apa yang disuruh oleh Imam Hamid. Sejak tu kampung TJ dah tak kena serang lagi dengan manusia berkepala anjing tu sampai sekarang. 2 bulan lepas peristiwa tu, Datuk TJ ajak TJ pergi kampung Sungai Sadang. Datuk TJ nak pergi sana sebab kawan dia ajak Datuk TJ tangkap burung waktu malam. TJ tak nak ikut. Tapi korang tahulah guys, Datuk TJ ni macam mana orangnya. Dia tak peduli, dia paksa juga TJ ikut dia. Nak tak nak TJ ikut je lah Datuk dia. TJ pun pilihlah beberapa pasang pakaian yang dia fikirkan sesuai dipakai pada waktu malam. Berapa lama kita dekat sana tu? Tanya TJ sambil masukkan pakaian dia dalam beg. Datuk TJ yang tengah isap rokok daun berhenti menulis rajah dekat atas kertas putih. Memang macam tu perangai Datuk TJ guys. Kalau dia nak berjalan ke mana-mana, dia buat rajah dulu. Nak pastikan adakah perjalanan dia tu bawa tuah atau tak. Boleh jadi sehari 2, boleh jadi seminggu 2, bergantung pada keadaan, kata Datuk TJ. Keadaan macam mana tu? Tanya TJ. Kalau banyak burung yang kita dapat, lamalah kita dekat sana, kata Datuk TJ. Bila kita nak bertolak ni? Tanya TJ. Esok pagi, kata Datuk TJ. Datuk TJ bangun terus dia keluar rumah. TJ ingat Datuk dia nak pergi kampung Bunian jumpa isteri muda dia. Rupanya Datuk dia pergi belakang rumah tengok ayam dalam kandang tu. TJ dah kemas semua barang yang dia nak bawa. TJ pergi dekat anjung rumah. Ada sebuah kereta masuk dalam kawasan rumah Datuk dia. Bila pintu kereta dia buka, keluar seorang lelaki Inggeris, kepala separuh botak. TJ kenal dengan orang Inggeris tu. Nama dia Mr. Brown, pengurus ladang getah dekat Sungai Beruas. Mr. Brown terus jumpa Datuk TJ dekat belakang rumah. Mr. Brown tu memang selalu jumpa Datuk TJ kalau dia sakit urat guys. Kalau dia sakit, dia berubat cara kampung dulu dengan Datuk TJ. Kalau tak elok juga, baru dia pergi jumpa doktor. Mr. Brown pernah offer TJ kerja dekat ladang getah tu jadi kerani guys. Tapi TJ tak nak. TJ ingat dia jumpa Datuk TJ sebab nak suruh Datuk TJ urutkan badan dia. Lama juga Mr. Brown bercakap dengan Datuk TJ dekat belakang rumah tu. Mr. Brown memang fasih cakap Melayu. Dia boleh baca dan tulis Jawi guys. Dia pernah cerita dekat TJ masa Perang Dunia Pertama dulu dia tinggal dekat Palestin dan Iraq. Lama juga dia tinggal dekat situ. TJ terus baring dekat anjung rumah. Tak lama lepas tu, Mr. Brown dengan Datuk TJ naik ke atas anjung. TJ terus bangun. Mr. Brown buka peta. Dekat sini, harta tu ada dekat sini, kata Mr. Brown sambil tandakan kawasan dalam peta dengan pensel merah. Kawasan tu jauh, kalau kita silap masuk sesat dalam hutan ni, kata Datuk TJ. Mr. Brown tersenyum je. Minggu lepas mandor saya pergi tembak ayam hutan. Diorang jumpa kubur besar dalam hutan tu, macam kubur raja. Ada emas atas kubur, tapi mandor saya tak berani ambil, kata Mr. Brown lagi. Saya dah minta kebenaran dari Tuan OCPD untuk masuk kawasan tu dan membawa barang untuk meletupkan gua, kata Mr. Brown. Datuk TJ terdiam. TJ mula resah. TJ tahu kawasan yang disebut oleh Mr. Brown tu ialah kawasan kerajaan Melayu Beruas lama yang sekarang ni dah jadi hutan tebal. Satu masa dulu pernah ada orang-orang kampung sesat dalam hutan sebab cari rotan guys. Diorang terjumpa kawasan istana lama, lengkap dengan taman bunga, rumah batu dengan kawasan pemakaman diraja. Bila orang tu pergi balik kali kedua, dah tak jumpa dah kawasan tu. Lepas balik je rumah, orang tu kena demam panas berbulan-bulan lamanya guys. Menurut cerita arwah Haji Ahmed, kawasan tu cukup keras. Mahkota, emas, belian dan pedang kebesaran raja-raja dulu tertanam dekat situ. Orang yang jujur dan ikhlas je yang selalu terjumpa kawasan tu. Arwah Haji Ahmed 2 kali terjumpa kawasan tu guys. Yang peliknya guys, kalau ada niat nak cari kawasan tu, memang sampai kiamat pun tak jumpa. Saya dah lama siasat sejak saya datang lagi, kata Mr. Brown sambil tengok peta. Datuk TJ tersenyum je.
Dekat kawasan ni, dulu ada kota kerajaan Gangga Negara, kata Mr. Brown sambil dia tanda peta dengan pensil merah. Dari sini, kita boleh pergi ke Padang Serai. Dari situ, kita pergi ke Segari, tak jauh dari kawasan kerajaan Manjung, kata Mr. Brown. Datuk TJ nampak tenang je. Muka Mr. Brown nampak cemas. Dia tengok balik peta tu. Lepas tu, Mr. Brown cerita pasal kerajaan Gangga Negara. Dia tahu semua kawasan dan wilayah kekuasaan kerajaan Gangga Negara tu guys. Dari mana awak tahu? Soal Datuk TJ. London. Dekat sana semua pasal sejarah Malaya ada di museum. Saya datang ni bukan nak jadi manager, tapi saya nak siasat negeri awak, kata Mr. Brown. Kalau dapat, awak nak buat apa? Tanya Datuk TJ. Barang-barang tu semua saya nak bawa ke London. Kemudian saya tulis buku sejarah tentang negeri awak, kata Mr. Brown dengan bangga. Disebabkan Mr. Brown ni pandai memujuk, Datuk TJ setuju untuk tolong dia cari kawasan sejarah lama tu guys. Mr. Brown berjanji dengan Datuk TJ kalau dia orang jumpa dengan barang-barang purba tu, dia tak nak ambil, sekadar nak tengok dan ambil gambar je. Mr. Brown akan bawa barang-barang dan makanan yang secukupnya selama penyiasatan tu diadakan. Selain daripada itu, Mr. Brown juga akan membawa 3 orang pekerja dia. Dalam firasat Datuk TJ, diorang semua akan jumpa dengan kawasan tu. Akhirnya diorang semua berangkatlah ke tempat yang dituju tu guys. TJ cukup gembira sebab dia pun ikut sekali. Diorang semua bertolak dari kawasan rumah Datuk TJ kira-kira pukul 6 pagi dengan sebuah jeep menuju ke kawasan pecah batu dekat Seputih. Dari situ diorang semua berjalan kaki menuju ke tepi Sungai Berwas. Diorang naik sebuah perahu kecil yang berbumbung. Sebelum tu guys, Mr. Brown dengan Datuk TJ dah pergi ke kampung kota untuk melihat tulisan dekat batu nisan lama yang ada dekat situ. Menurut Mr. Brown, nak cari kawasan lama tu lebih elok ikut sungai daripada ikut jalan darat. Ada 2 sebab kenapa Mr. Brown pilih ikut sungai. Pertama, senang. Kedua, orang-orang dulu selalu buka kawasan kampung dekat tepi sungai, dekat dengan sumber air. Lama juga diorang naik perahu dekat Sungai Berwas tu guys. Akhirnya Mr. Brown suruh orang yang mendayung sampan tu rapat ke tepi sungai. Dari situ diorang semua mendaki satu kawasan bukit kecil. Diorang berkemah dekat situ. Dah 2 hari diorang dekat situ. Masuk hari ketiga, salah seorang daripada diorang ni jatuh sakit guys. Dia menjerit tak tentu arah, macam orang kena rasuk hantu. Puas Datuk TJ berubat, tak elok juga. Mata dia jadi merah, lidah dia sentiasa keluar guys. Mr. Brown ambil keputusan untuk hantar pekerja dia balik. Tinggallah TJ dengan Datuk dia je. Diorang duduk dalam kemah je lah guys. Malam tu TJ tak dapat tidur lena. Macam-macam suara dia dengar. Datuk TJ duduk dekat sebelah kanan dia. Sekali-sekala TJ dengar Datuk dia bercakap. Dengan siapa dia bercakap, TJ tak pasti. Tapi suara diorang bersembang tu TJ memang dengar dengan jelas. Orang tu suruh diorang pindah ke tempat lain sebab kawasan tu sekarang dah jadi kawasan larangan. Datuk TJ berjanji dengan orang tu akan pindah esok paginya. Lepas tu Datuk TJ pun tidur. Lebih kurang pukul 10 pagi, Mr. Brown pun sampai. Dia buka peta, sukat peta dengan kayu pembaris. Kita masuk dalam lagi, kata Mr. Brown. Tak banyak cakap, TJ dengan Datuk dia ikut je. Diorang cari satu kawasan lapang. Lepas tu diorang buat kemah dekat situ. Sementara nak tunggu malam, Mr. Brown kutip dan kaji tanah dengan batu yang ada dekat kawasan tu guys. Kita berada di kawasannya, kata Mr. Brown dekat Datuk TJ sambil baca buku tebal yang dia bawa tu. Setiap kali dia dapat tanah atau batu, dia mesti buka buku tu guys. Matahari pun terbenam. Datuk TJ ambil air semayam dari kolam yang ada dekat situ. Air dia cukup jernih. Lepas semayam, Datuk TJ dengan Mr. Brown terus masak. Lepas makan, Mr. Brown baca buku. Lampu gasolin yang terpasang dalam kemah tu cukup terang. TJ rasa dah 3 malam diorang berkemah dekat dalam hutan tebal tu guys. Lebih kurang pukul 9 malam, TJ dah mengantuk sangat. Dia terus tidur dan bermimpi jumpa seorang perempuan yang cantik, macam perempuan bangsawan, duduk berjuntai kaki dekat balai rungseri sambil membawa lagu-lagu Hindu dengan irama yang merdu dan halus. Dia bangun pergi dekat TJ. Dia ajak TJ jalan keliling istana. Kulit dia cukup halus, bau dia wangi, sentiasa tersenyum je. Siapa namamu? Tanya TJ. Dia tak menjawab guys. Dia terus heret TJ pergi dekat pokok besar. TJ ikut je. Ke mana? Tanya TJ. Dia tak jawab, tapi dia tunjuk ke arah pokok beringin. Siapa namamu? Tanya TJ lagi. Dia berhenti berjalan. Dayang kepada Tuan Puteri Zarit Gangga, kata perempuan tu. Rupanya dia orang kanan dalam istana kerajaan Gangga Negara. Sebaik sampai je dekat bawah pokok beringin tu, tiba-tiba dia hilang. TJ terkejut. Terus dia terbangun. TJ tengok Mr. Brown tengah baca buku dan mengkaji batu dan tanah yang dikutip tadi. Datuk TJ pula tengah menghadap asap kemenyan yang dia bakar. TJ ceritalah apa yang dia mimpi tadi. Esok paginya, diorang semua buat keputusan untuk gali tanah dekat bawah pokok beringin tu. 5 jam diorang menggali guys. Akhirnya diorang jumpa sebuah peti besi yang diperbuat dari logam kuning. Mr. Brown terus buka peti besi tu. Datuk TJ terkejut sebab dalam peti besi tu ada tengkorak manusia. Diorang berhenti menggali sebab hari dah nak malam. Datuk TJ bungkus tengkorak tu dengan kain kuning. Malam pun tiba. Datuk TJ berasap tengkorak tu dengan kemenyan. 2-3 kali dia letak tengkorak tu atas peti besi dan rimbas dengan kain hitam. Rimbas korang tahu kan? Rimbas, ambil kain rimbas ni. Okey.
Tengkorak ni tak ada apa-apa, kata Datuk TJ dekat Mr. Brown. Mr. Brown anggukkan kepala. Tengkorak tu diorang letak dalam peti balik. Lepas tu diorang masuk tidur. Tengah malam tu TJ terjaga guys, macam ada tangan yang goyang ke bahu kanan dia. TJ dengar suara perempuan menyanyi sayup-sayup je diselang-seli dengan bunyi gendang. Nyanyian dan bunyi gendang tu makin lama makin dekat. Lepas tu hilang. Dengar bunyi angin je, TJ dengar bunyi ngauman harimau. Terfikir juga dia untuk kejutkan Mr. Brown dengan datuk dia. Bila TJ fikir balik, tak payah lagi kejut diorang, kata TJ dalam hati. TJ nak tidur balik. Dia terdengar ada suara orang panggil dia dekat luar kemah guys. TJ dengar betul-betul suara tu. Rupanya suara tu datang dari arah pokok beringin. Suara tu cukup jelas. TJ buat keputusan untuk keluar dari kemah, pergi dekat pokok beringin tu seorang diri. Dekat luar kemah, TJ tengok ke atas. Dia tengok malam memang tak berbintang, nampak awan je. Angin pula bertiup kencang. Pokok-pokok dekat sebelah kiri kanan kemah bergoyang-goyang macam kena goncang. Tiba-tiba TJ rasa macam tak nak pergi pula. Dia masuk dalam belukar dekat sebelah kanan kemah. TJ nak ngintai dari situ je. Dia tengok arah mana suara tu datang. Badan TJ terus menggeletar guys. Dia nampak seorang wanita berdiri tanpa kepala dekat situ. TJ dah berpeluh-peluh dah. Kawasan tempat wanita tu berdiri cukup terang guys. TJ buat keputusan untuk masuk ke dalam kemah balik. Bila dia nak melangkah je, kepala lutut TJ terasa lemah guys. Dia jatuh terduduk atas tanah. Mata dia masih lagi tengok dekat pokok beringin tu. TJ nampak ada kepala bergolek-golek atas tanah. Kemudian panjat tubuh wanita tu. Lepas tu bercantum dengan leher dia. Dalam sekelip mata je wanita tu hilang, berdiri betul-betul dekat depan TJ. Tuhan je yang tahu perasaan TJ masa tu. Berpeluh-peluh badan TJ sampai suara dia pun tak boleh nak keluar. Tiba-tiba wanita tu hilang, berdiri balik dekat bawah pokok beringin tu. Ke hulu ke hilir dekat situ. Memang sah wanita tu lah yang TJ jumpa dalam mimpi hari tu. Lepas tu wanita tu pergi dekat kemah Mr. Brown dengan Datuk TJ. Lebih kurang 5-6 langkah lagi nak sampai dekat kemah tu. Dia patah balik pergi dekat kolam tempat Datuk TJ ambil air semayang tu. Wanita tu berdiri dekat depan kolam. Dia terus menjerit. TJ nampak kepala dia jatuh kat tanah, berguling-guling menuju ke pangkal pokok beringin tu. Badan wanita tu terus gaib. Serentak dengan tu TJ terdengar suara orang bergaduh, bunyi gajah, bunyi pedang berlaga. Tapi semuanya tak nampak guys. Dengar bunyi je. Bila semuanya dah senyap balik, TJ nampak ada seorang lelaki hitam peluk seorang wanita tanpa baju dan kain. Lelaki hitam tu balutkan tubuh wanita tu dengan jubah yang dia pakai guys. Dia bawa wanita tu naik ke atas belakang gajah. Diorang bergerak ke selatan bersama dengan bunyi gendang perang yang hebat guys. Sampai ke pagi TJ tertiarap dekat atas tanah tu. Seluruh badan dia terasa lemah guys. Datuk TJ yang bangun untuk sembahyang subuh macam tahu je TJ tak ada kat dalam kemah. Lepas sembahyang subuh tu, dia pun cari TJ. Kenapa jadi macam ni? Tanya Datuk TJ. Terkejut tengok TJ baring dekat atas tanah. TJ nak cerita apa yang dia nampak, tapi suara dia tak keluar. Datuk TJ ambil kain hitam dekat dalam kemah. Barulah TJ boleh bergerak dan bersuara. Datuk TJ pimpin TJ pergi kemah. Dia marah TJ sebab keluar tak bagi tahu dia. Semua yang TJ nampak dia ceritakan dekat Mr. Brown dengan datuk dia. Masa Mr. Brown buka peti besi tempat simpan tengkorak tu, dia terkejut guys. Tengkorak yang berbungkus dengan kain kuning tu hilang entah ke mana. Datuk TJ cadangkan dekat Mr. Brown supaya gali tanah dekat sekitar kawasan kolam tu. Mr. Brown tak setuju. Dia nak keringkan air kolam tu, barulah dia nak gali dekat dalam kolam tu. Datuk TJ setuju guys. Sebab nak keringkan air kolam tu tak susah sangat. Mr. Brown ada bawa jentera untuk keringkan air kolam tu guys. Lebih kurang pukul 8 pagi, kerja untuk keringkan kolam tu pun bermula. Sejam kemudian air dalam kolam tu pun kering. TJ terkejut. Rupanya kolam tu diperbuat daripada batu gunung yang disusun rapi. Batu dekat bahagian permukaan dah banyak yang pecah serta ditimbus tanah. Datuk TJ rasa kolam tu tempat mandi dan tempat bermain keluarga bangsawan zaman pemerintahan Gangga Negara. Bila air kolam dah kering betul, Datuk TJ, Mr. Brown dengan TJ pecahkan lantai kolam tu. Diorang gali tanah dekat dalam tu. Antara barang yang diorang jumpa dekat dalam kolam tu ialah rangka manusia, peti besi yang berisi tengkorak yang hilang dari simpanan Mr. Brown tadi tu. Datuk TJ suruh tulang-tulang dengan tengkorak tu ditanam semula dalam satu lubang dekat pokok meranti. Pada sebelah malamnya, Datuk TJ buat keputusan untuk ajak TJ dengan Mr. Brown tidur dekat kolam tu guys. Ini bahaya, bantah Mr. Brown. Kalau awak nak apa yang awak cari, awak kena ikut saya, kata Datuk TJ. Okey, saya ikut, kata Mr. Brown. Macam tu lah, kata Datuk TJ sambil ketawa berdekah-dekah. Sepanjang malam dekat tepi kolam tu guys, Datuk TJ terus menerus bakar kemenyan. Dia pakai baju hitam, seluar hitam. Sekali pandang macam hulu balang kerajaan Melayu Melaka lah. Datuk TJ terus baca mentera dekat depan asap kemenyan tu. Sekali-sekali dia buka silat guys. Tiba-tiba Datuk TJ diam guys. Mata dia pejam, badan dia tak bergerak. Asap kemenyan berkepul-kepul naik ke udara. Datuk TJ rebah dekat situ. Baru TJ nak pergi dekat datuk dia. Jangan, dia terima petunjuk dari orang lain, kata Mr. Brown sambil pegang bahu kanan TJ.
Malam terasa cukup dingin dengan tiupan angin yang sungguh kencang. Suara burung hantu dan salakan anjing serigala kedengaran sayup-sayup je. Datuk TJ melompat dan terus duduk bersila pandang muka Mr. Brown sambil berkata, "Seorang pengasuh puteri datang kepada aku. Dia mengucapkan terima kasih kerana kita telah satukan tubuh dia dengan kepala dia serta tanam jasad dia dengan penuh hormat. Ketika aku tanya kenapa dia mengalami nasib buruk tu, dia telah menerangkan pada aku, kepalanya telah dipancung oleh angkatan Raja Suran. Badannya dicampak ke dalam kolam. Kepalanya ditanam di bawah pokok beringin. Dia ingin membalas jasa kita semua. Dia telah memberitahu pada aku di mana barang-barang Raja Gangga negara serta pedang kebesaran, mahkota, emas, belian ditanam," kata Datuk TJ. "Dekat mana tempatnya tu?" tanya TJ. "Sabar, esok je aku ceritakan," kata Datuk TJ dengan tenang. Lepas tu Datuk TJ ajak diorang balik ke kemah semula. Pagi esoknya Datuk TJ suruh TJ dengan Mr. Brown runtuhkan kemah, kemudian naik perahu. Dari situ diorang ikut tebing Sungai Beruas sampai ke Tanjung Ara dekat Pengkalan Batu. Diorang mendarat dekat satu kawasan berbukit. Hutan dia cukup tebal. Diorang berjalan ke arah matahari jatuh sampai diorang jumpa kawasan tanah gondol yang agak tinggi penuh dengan batu-batu pejal. Datuk TJ suruh TJ dengan Mr. Brown dirikan kemah dekat situ. "Puteri tu telah bawa aku kemari," kata Datuk TJ. Menurut Datuk TJ, Raja Gangga negara Shah Johan telah menanam hartanya dekat situ, jauh dari pusat kerajaannya. Dia buat semua ni sebelum kepalanya dipancung oleh Raja Suran, kata Datuk TJ. Mr. Brown ketawa berdekah-dekah. Barang yang dicari dah hadir dekat depan mata. Cepat-cepat diorang bersihkan kawasan tu. TJ terjumpa patung ular yang diperbuat dari tembaga dekat puncak tanah tinggi tu. Datuk TJ tak bagi usik patung tu guys, kata Datuk TJ. Dekat bawah patung tu lah tempat harta karun Raja Gangga negara ditanam. Mr. Brown pun siapkan alat letupan. Menurut pendapat Mr. Brown, harta-harta tu tertanam lebih kurang 10 meter dalam tanah. Bila dinamit yang dipasang tu meletup, boleh ratakan tanah sedalam 6 atau 8 meter. Kemudian tanah tu akan digali. Datuk TJ setuju dengan cadangan tu. Masa untuk letupkan kawasan tu ditetapkan pada pukul 4 petang. Tepat pukul 4 petang, terdengarlah satu letupan bergema dalam hutan. Batu-batu berterbangan, pokok-pokok habis tumbang. Tanah tinggi dekat situ nampak rata je. Mr. Brown cukup gembira guys. Dia tak putus-putus ketawa. Tiba-tiba Mr. Brown terkejut besar guys. Dekat kawasan tanah yang diletupkan tu keluar beratus-ratus ekor ular sebesar peha. Serang dia orang. TJ, Datuk dia dengan Mr. Brown lari lintang pukang pergi dekat perahu untuk selamatkan diri. Semua barang-barang diorang tinggalkan. Sampai dekat perahu, TJ tengok dahi Mr. Brown berdarah. Seluar dia koyak rabak. Diorang ikut tepi Sungai Beruas pergi ke arah pekan Pengkalan Baru. Masa tu dah senja, hari dah mula gelap. Perahu diorang tiba-tiba tak boleh bergerak guys. Air sungai melimpah dengan tiba-tiba. Tebing sungai habis tenggelam. Datuk TJ nampak cemas. Kemudian dia senyum dan berkata, "Kalau kami salah, ampunkanlah." Habis je Datuk TJ cakap macam tu guys, timbul seorang lelaki dari dalam sungai berbadan besar dengan pakaian kebesaran seorang raja. Yang peliknya, pakaian yang dia pakai tu tak basah. Muka dia nampak bengis guys. Malam yang gelap tu bertukar jadi cerah macam waktu siang. Datuk TJ terus berhadapan dengan orang tu. "Awak mesti tahu, tak ada seorang pun yang boleh ambil harta kerajaan Gangga negara. Itu milik kami. Awak sebenarnya manusia bodoh. Kalau ular yang keluar dari lubang yang awak letupkan tu awak tangkap, ular-ular tu akan bertukar menjadi harta karun dan emas. Awak mesti menerima hukuman kerana mengkhianati kami," kata lelaki berbadan besar tu. Datuk TJ berhadapan dengan orang berbadan besar tu dengan tenang je. Datuk TJ pakai tanjak dekat kepala dan mencabut keris dekat pinggang dia. Okey guys, sampai sini je video untuk kali ni. Kalau korang nak aku sambung lagi, macam biasalah, komen lah kat bawah kan. Terima kasih sebab dah menonton video ni dan tunggu video aku selanjutnya. Adiosa.